Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 9 November bersama saya Debbie Amanda Padan. Kawasan Batu Kawah Kuching akan dibangunkan sebagai bandar satelit berikutan lokasinya yang strategik iaitu di tengah-tengah antara Kuching, Bauk dan Lundu. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu kawasan Batu Kawah juga menghubungkan laluan Jalan Stephen Yong dan Wee Bon Ping yang kini masih dalam perancangan Jabatan Tanah dan Survey. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan dengan pembangunan infrastruktur itu kelak akan dapat menarik pelabur asing sekaligus lebih banyak projek pembangunan lain dapat dilaksana seperti projek perumahan mampu milik. Dalam pada itu, beliau berkata projek pembangunan di kawasan Batu Kawah akan diteruskan seperti yang dirangka untuk jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada majlis perasmian Batu Kawah Riverbank Park di tebingan Sungai Batu Kawah Kuching. Terdahulu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata projek tebingan Sungai Batu Kawah yang siap sepenuhnya untuk fasa 1 dan 2 merangkumi pengindahan landscape, pembinaan Sky Window Batu Kawah, laluan penghubung kuil Batu Kawah Tian Ze dengan Guang Longgong yang menjadi ikon terbaru di kawasan itu dengan kos keseluruhan 8.8 juta ringgit. Bagi Lai Nyok Lin yang berniaga di kawasan itu lebih 40 tahun, berasa gembira dengan projek yang memberi nafas baharu kepada keindahan kawasan Batu Kawah sekaligus mengembangkan ekonomi penduduk setempat. Okey. Saya memang Batu Kawah punya orang. Memang terima kasih Dr. Sim. Lolok sudah 10 tahun, 15 tahun cakap mau bikin waterfront apa-apa. Ini hari dia buka itu, saya pun ada pergi. Memang dia Dr. Sim betul-betul dia buat kuat cantik. So semua orang pun happy lah. Batu Kawah sini punya orang semua pun happy. Pun mau cakap CM terima kasih. Projek Batu Kawah Riverbank Park mengubah landscape kawasan itu merupakan satu destinasi tarikan pelancong yang baharu dikunjungi dengan keindahan Sky Window pada waktu malam iaitu platform 360 darjah bagi membolehkan orang ramai melihat pemandangan landscape berhampiran pasar Batu Kawah. Sementara itu, pada majlis sama, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menggesa masyarakat di negeri ini, khususnya kaum Cina, supaya terus memberi sokongan kepada wakil rakyat untuk membawa suara dan keperluan kepada kerajaan sekaligus menyelesaikan isu berbangkit dengan lebih efektif. Ketua Menteri memberitahu perpecahan yang berlaku hanya memberikan kesan negatif serta menyukarkan projek pembangunan dan inisiatif yang dirancang kerajaan negeri untuk komuniti itu. The government must have a very strong Chinese representation. Selepas pilihan raya itu, it's up to the Chinese community. If they want to have a very strong representation, then they have to support our component party lah. For Chinese candidate. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan perasmian Batu Kawah Riverbank Park di tebingan Sungai Batu Kawah Kuching. Sementara itu, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, senarai nama calon yang akan mewakili parti itu bagi bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak telah dikemukakan kepada Presiden Gabungan Parti Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Tanpa mengulas lanjut jumlah kerusi yang akan dipertandingkan, beliau berkata secara tradisi SUPP akan bertanding untuk 20 kerusi. Pelbagai pelan pembangunan yang diperkenalkan di bawah kepimpinan Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg perlu diteruskan ke arah merealisasikan sasaran Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Naib Yang di-Petua Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pembangunan yang kini sedang rancak dibangunkan adalah perhubungan jalan raya, utiliti dan capaian internet untuk kesejahteraan rakyat. Kerana kita telah pun menyediakan program perancangan dengan begitu rapi dan dapat kita laksanakan dalam tempoh 8 tahun yang akan datang.
Beliau yang juga Menteri Muda Bekalan Air berkata sejak tahun 2018 lagi sebanyak 4 bilion ringgit disediakan bagi memastikan setiap isi rumah menerima bekalan air bersih melalui dana yang disediakan oleh kerajaan negeri. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching selepas menyampaikan bantuan baja kelapa sawit dan lada kepada 12 pekebun kecil di bawah Dewan Undangan Negeri Pantai Damai bagi fasa 1. Ia merupakan peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan negeri berjumlah 60 juta ringgit untuk program berkenaan bagi membantu pekebun kecil kelapa sawit dan lada meningkatkan hasil pengeluaran. Perancangan pembangunan di daerah Sibu memerlukan persediaan rapi yang bukannya boleh dilengkapkan dalam tempoh setahun dua. Justru 2 projek dirancang iaitu pembangunan semula Bukit Asek dan kawasan Kemuyang bagi memacu pertumbuhan ekonomi. Wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi mengupas potensi pembangunan di Kemuyang ke arah menjadikan sebuah bandar baharu di Sibu suatu ketika nanti. To expand the development of Sibu. We have identified Bukit Kemuyang as another center for you to expand your development plan in Sibu itself. That will be connected, of course, to the Bukit Lima as well as to Kampung Nangka. That become an urban area, also commercial area that can be developed. Keputusan membangunkan Kemuyang dilihat atas faktor keadaan tanah di kawasan tersebut yang merupakan tanah berbukit berbanding keadaan tanah di Bandar Sibu yang majoritinya merupakan kawasan tanah gambut. Keadaan tanah gambut itu terbukti menyukarkan projek pembangunan di mana sebelum ini kebanyakan kediaman penduduk mengalami kerosakan. Kos pembinaan bangunan komersial di kawasan Bandar Sibu juga tinggi kerana mengambil kira kos pemasangan cerucuk yang lebih banyak dan dalam. Tapi di Kemuyang kita akan dapat lihat sinilah tanah yang paling baik. Kerana tanahnya bukan tanah kuning saja tapi tanah putih. Yang kata orang nak mendirikan bangunan yang beberapa tingkat pun kalau ikut kajiannya tidak ada masalah. Sebab apa? Kemuyang tu tanahnya daripada depan tu itu masuk depan sehingga ke belakang tu adalah tanah yang berbukit bukau. Ke arah menjadikan Kemuyang sebuah bandar baharu, pelbagai kemudahan asas perlu dinaik taraf dan dibina bagi menampung pertambahan penduduk di kawasan tersebut. Lebih-lebih lagi dengan adanya perpindahan penduduk apabila ratusan rumah Spektra Permata yang dibina kerajaan negeri kini hampir siap. Rumah Spektra Permata ini kelak bakal menempatkan keluarga terdekat penduduk-penduduk di kawasan Kampung Datuk Lama, Kampung Hilir dan sebahagian masa kebakaran besar Kampung Datuk dan Kampung Hilir lebih 8 tahun lepas. Rancangan sekarang ini kalau kita bercakap tentang ke arah untuk membina bandar baru dan harus fikirkan juga bahawa agensi-agensi kerajaan yang ada ataupun jabatan kerajaan perlu didirikan di kawasan tersebut. Dan sekarang ini kita sudah ada sekolah menengah, sekolah rendah sudah ada, tapi saya tidak fikir dapat menampung keadaan dia berlaku 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. If the government build the road and then we start building houses, then all the services, house, schools and whatnot all coming, I am sure that the population will move that direction and then make Sibu less concentrated. Because Sibu is very crowded in the town area. So I am sure that it's a very good move by the government to move further. Majlis Perbandaran Sibu menyasar untuk mencapai status Sibu sebagai sebuah bandaraya. Namun, satu syarat masih belum berjaya dicapai iaitu jumlah penduduk haruslah melebihi 500,000 orang dan Sibu kini hanya mempunyai lebih 300,000 orang penduduk.
Peralihan tumpuan pembangunan ke kawasan Kemuyan merupakan salah satu komponen penting untuk menarik lebih ramai penduduk di sekitar bahagian Sibu ini berhijrah ke daerah Sibu sekaligus mempercepatkan usaha untuk mencapai status Sibu sebagai sebuah bandaraya menjelang 2031. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Sejumlah 60 juta ringgit diperuntukkan di bawah Belanjawan Sarawak tahun hadapan bagi membantu pekebun kecil lada dan kelapa sawit di negeri ini. Menteri Muda Pemodenan, Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peruntukan yang disalurkan itu akan digunakan khusus untuk pembelian baja. Memperuntukkan 60 juta kepada kebun kecil, kelapa sawit dan lada. Dengan syarat mereka hendaklah berdaftar kalau kelapa sawit dengan NPOB dan kalau lada dengan Lembaga Lada Malaysia dan mempunyai bilangan pokok ataupun batang lada sekurang-kurangnya 200 pokok ataupun batang lada lah. Dato' Dr. Abdul Rahman menjelaskan setiap peserta akan menerima sebanyak 12 beg baja bernilai RM1,200. Dedahnya tahun lepas harga komoditi itu merudum sehingga menyebabkan pekebun kecil mengalami kesukaran terutamanya untuk pembelian baja. Dato' Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian selepas majlis simbolik penyerahan bantuan baja pekebun kecil lada dan kelapa sawit di Limbang. Setakat ini seramai 900 pekebun kecil lada dan kelapa sawit berdaftar di daerah Limbang dan Lawas. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi 9 November. Terus kekal patuhi prosedur operasi standard bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Debbie Amanda Padan, salam hormat.